الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا ceritakan tentang apa langkah bagi seseorang itu untuk dia mula berubah. Ni langkah. What is the first step to be taken kalau you nak berubah diri you daripada tak baik jadi baik? Apa benda yang kena buat? Sebab Imam Ghazali ni dia menulis kitab ni sekitar 500 Hijrah. Maknanya 900 tahun yang lalu. Dan dalam kitab tu dia ada cakap, ramai yang orang nak berubah tetapi dia tidak melalui jalan yang betul. Menyebabkan dia tak sampai kepada apa yang patut dia buat. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin, Minhaj ni kalau kita kata manhaj ni macam cara-cara atau perjalanan. Kalau Minhajul Abidin ni, perjalanan Abidin ni orang-orang yang kuat ibadah. Itu Abidin. Itu orang panggil Zainal Abidin semua tu. Jadi permulaan pintu kebaikan, kalau kita rasa kita nak berubah, kita mesti pergi dekat pintu taubat. Macam saya nak keluar dari bilik ni, saya mesti pintu bilik ni. Saya tak terjun di sini, bahaya. Boleh keluar juga, tapi bahaya. Saya kena tahu pintu mana saya nak pergi. Imam Ghazali kata, jangan pergi pintu lain, pintu taubat dulu. Sebab apa? Dia tak boleh kita berubah ni, kita bawa dosa yang banyak dalam hati. Kerana dia akan menyebabkan kita payah nak berubah. Kita boleh berubah kadang kita patah balik. Kita kembali ke pakai jalan. Jadi Imam Ghazali bagi panduan kepada kita, mesti masuk pintu taubat. Masuk pintu taubat. Dan mesti taubat ni, kenapa saya buat sini? Jangan ikut pintu lain. Jangan cuba break the rules, masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini, jangan. Lalu pintu ni. Ini ulama dah bagi kita panduan. Imam Ghazali dalam kitab dia dah beri panduan. Ada orang dia lalu pintu amal. Tak apa. Tapi dia ada wrong way. Amal ialah amal, dia hijrah, dia tak semayang, dia semayang, tapi dia tak bawa taubat bersama-sama. Jadi dia dah pergi pintu lain tau. Macam kita nak pergi utara, mesti ikut jalan utara kan. Jangan ikut jalan utara, tapi jangan ikut jalan selatan. Kalau ikut jalan selatan sampai juga. Kan? Nak balik Dumun. Tergombak. Berapa jam tu? 2 jam. Boleh. Jangan main-main. Kita dengar dia pukul 9 kat Kuala Lumpur, dia kata pukul 11 dah sampai. Banyak tiket ni, pasti ni. 40 je kan, bersekan kan. Kalau ikut jalan lain, sampai tapi lambat lah. Kalau ikut selatan, boleh ikut selatan, masuk Musim, keluar Pekan Nenas, masuk Kuala Rompin, masuk Nenasi, masuk Pekan, masuk Kuantan, ikut belakang boleh, tapi jauh. Dan jauh tu menyebabkan keadaan kita cepat give up. Cepat give up. Macam itulah kita, ni apa lama sangat ni? Cepat give up. Ingat kata-kata yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakandari ni nama tempat Mesir. Dia kata, engkau berubah dengan guru, mungkin engkau memakan masa 3 hari, engkau berubah tanpa guru, engkau akan memakan masa 200 tahun. Ini dia cakap yang kitab dia. Kenapa? Engkau ikut jalan jauh. Jadi pintu ni, pintu taubat. Mesti ikut taubat. Okey. Lepas tu, saya nak tunjuk, kenapa dia hilang. Okey, saya tunjuk ni pula.
Anda punya ni pula. Kita dah taubat, kita di sini. Just leave the page blank. Cari dulu. Nanti pergi balik dekat tadi lah. Sebab tak muat. Okey. Ni pintu taubat ni. Bila taubat, ramai orang taubat tetapi dia tidak mengikut SOP. Menyebabkan sebenarnya dia tak taubat walaupun dia dah tak buat. Dulu dia tak semayang. Sekarang dia semayang. Dulu dia tak aurat. Sekarang dia tak aurat. Tapi malangnya dia tidak dikira, dia tidak panggil orang taubat. Dia tak dipanggil orang taubat. Kenapa? Dia tak ikut prosedur taubat yang ulama dah tulis dalam kitab mereka. Tak ikut prosedur taubat. Ini prosedur taubat yang diceritakan pada kebanyakan kitab. Apa? Satu, dia kena berhenti dengan ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Ni kalau arwah Ustaz Azrani dulu ni, dia tekan benda ni ikhtiar ni. Ikhtiar ni maknanya kita berhenti dengan kehendak kita. Kalau kita tanya orang, contoh, orang ni pergi disko, kaki dandut, menari sampai malam apa semua. Tiba tak pergi. Kita tanya dia, Pakcik, kenapa tak pergi dandut? Alah, nak menari pinggang sakit. Itu kan taubat. Itu kan taubat. Kenapa? Dia berhenti bukan sebab dia nak berhenti. Dia berhenti sebab dia tak boleh menari. Faham Dia tak boleh menari. Kenapa saya nampak akak pakai tudung? Alah, dah ada uban Ustaz. Kau gini pun ni. Dah ada uban Ustaz. Malu tak? Dia berhenti, dia pakai tudung bukan, dia berhenti tutup aurat bukan dengan ikhtiar. Itu dengan sebab lain. Jadi dia benda ni first syarat ni dia fail. Orang main judi, dulu guru kata, kenapa tak main judi? Bila ada PKP gaji dah kena potong. Kalau tak main judi lagi, gaji lagi sikit. Dia berhenti main judi. Tapi bukan dengan ikhtiar dia, dengan sebab gaji dia kena potong. Ini kena faham sungguh-sungguh. Maknanya kita kena berhenti dengan apa? Memang kita dah berhenti. Ada girlfriend. Aku dah tak ada girlfriend lah. Kenapa? Bini aku dapat tahu lah. Kan? Ini bukan berhenti. Lepas tu kalau bini tak dapat tahu, masih lagi. Maknanya bukan itu kan berhenti dengan ikhtiar. Itu berhenti dengan sebab lain. Jadi syarat pertama dah salah. Bila kita salah dalam taubat, masalah dia apa? Masalahnya kita punya permohonan untuk diampun dosa tidak dipertimbangkan sebab kita isi borang tidak lengkap. Kita isi borang tak lengkap. Orang kata IC kena cop, verified by dulu sekolah kan? Ketua kampung, penghulu, betul tak? Dius dia? Nak solat tu? Okay. Ketua kampung, penghulu, penggawa. Lepas tu orang kerja kerajaan grade A, ingat tak? Ingat tak dulu? Tak boleh siap masjid, faham? Tak boleh. Tak boleh orang grade B. Nombor dua, dia kata apa? Kesal. Rasulullah buat apa? Kesal itu taubat, hatinya pendek. Kalau kita dulu tak itu aurat, masa sekolah, tak semayang, masa sekolah, sedangkan nak balik. Faham Lepas tu sekarang kita semayang. Maknanya kita dah bertobat daripada tak semayang kepada semayang. Tapi ramai orang taubat, dia tidak membawa kesal. Jadi dia langgar syarat kedua. Mesti kesal. Mesti, ya Allah, dulu aku jahil, dulu aku tak tutup aurat, dulu rambut aku percuma. Rambut percuma. Free kan rambut percuma. Sekarang ada harga tutup lah. Dulu free, nak tengok boleh, free. Tu ni free Ya Allah, aku kesal, aku tak nak buat lagi. Ya Allah, aku dah tobat. Aku menyesal. Kenapa dulu aku rambut percuma? Mesti ada kesal. Kalau tak ada rasa kesal, datang rasa kesal. Kalau berpura-pura menangis, Sayyidina Umar kata, engkau pura-pura lah menangis. Kenapa? Kalau tidak, nanti ke akhirat nanti kau akan menangis. Kalau kita bayang, dalam kitab Imam Qurtubi, masuk ada jenazah dalam ni. Kalau ikut hadis, 7 tapak orang balik, akan datanglah muka nakir. Betul? Dia tepuk kaki kita. Jaga. Waktu tu nampak Hustan, 2 malaikat nama muka nakir. Tepuk kaki
Dan dalam hadis kata, maka didudukkanlah si mati. Dia duduk. Dia angkat. Bukan nanti dia angkat. Orang yang menyertai jenazah dia angkat. Dia angkat. Kalau dia bawa amal soleh, dia mati, dia hidup, dia beramal, maka datanglah seorang lelaki yang baik rupanya, yang cantik wajahnya, yang harum baunya. Dan dia kata. Dan berkata lelaki itu, wahai mayat, wahai jenazah, wahai orang mati, kau jangan risau. I'm your friend. Tak ada cakap I'm your friend. Akulah kawan kau. Tak ada cakap okey. Ni kawan ni cakap Terengganu pula. Oh, sudah. Kau tak Terengganu dekat Terengganu ke? Akulah kawan kau yang akan menemani, akan membela kau sepanjang kau dalam alam barzakh. Akulah kawan baik kau, tak kubi dulu. Maka ayat ini dia tengok. Siapa kau? Aku tak kenal kau. Akulah amal solehmu. Amal baik. Amal yang Allah terima. Sekarang ni kumpul banyak-banyak amal soleh. Kumpul banyak-banyak kebaikan. Sembahyang sunat banyak-banyak. Pergi mengaji banyak-banyak. Derma banyak-banyak. Puasa sunat banyak-banyak. Apa boleh banyak, buat banyak-banyak. Kenapa? Nanti dia akan menjadi seorang lelaki yang menemani. Soalan kubur, apa benda, dia duduk kat kita. Dia akan jaga kita. Dan bila ada orang lelaki ni, maka orang yang mati ni, dia boleh jawab soalan yang baik. Siapa Tuhan kamu, apa benda? Bila dapat jawab, Imam Qurtubi kata apa? Luaslah kuburnya seperti kata Rasulullah, 70 hasta persegi. Which is equal to 105 feet. Ini satu hasta. Kan kita katakan, satu hasta berapa jari, saya dah ajar kat online. Satu hasta ada 4 jari. 3, 4, 24 jari. 24 jari. 24 jari. Satu hasta 24 jari. Satu jari 6 butir gandum. Yang kita ada satu gandum 6 helai bulu kuda. Kan kita belajar gitu kan. Orang dulu kan dia punya contoh kan macam tu. Kuda, gandum, mana ada dia kata kilometer, sentimeter, tak ada, milimeter, tak ada. Bayangkan 105 kaki berapa jauh? Berapa besar kubur? Mereka yang berjaya mendapat soalan. Menjawab soalan yang diharapkan. Moga-moga dengan rahmat Allah, Allah rezekikan kita gitu. Dengan syarat kita kena bawa kawan dalam kubur. Kawan itu nama dia amal soleh. Amal itu diterima, amal itu ikhlas, amal itu ikut aturan syarak, ikut rukun, ikut syarat. Sebab itulah perlu belajar supaya amal itu diterima. Sebab syarat Allah terima semayang ni, kalau kita tengok motivator, dia sebut 2 I. 2 I. 2 I apa? Ittiba. Ittiba ni maknanya apa? Mengikut aturan Rasul. Satu, ikhlas. Aku nak belajar apa benda ittiba. Ikut rukun, ikut syarat. Apa syarat sah semayang kena ikut, apa rukun semayang kena belajar. Lepas tu nak kena belajar, nak kena tahu in detail. Kalau kita tak tahu, memang probability untuk kita gagal dalam solat ni sangat tinggi. Dan saya ngajar dah 25 tahun saya tengok yang aktif ni yang 10 tahun ni lah. Yang sebelum ni tak bawa banyak terus saya ngajar. Saya tengok memang ramai yang gagal bab ni. Ini bab taubat ni kalau tanya pun tak erti. Berazam tidak mengulangi. Kena ada azam Tak cukup dengan berhenti. Satu berhenti, mesti dia kesal. Ramai orang berhenti, dia memang tak buat lagi, tetapi dia tak kesal. Permohonan anda ditolak. Kenapa? Tak cukup attachment. Tak attachment cukup. Orang suruh bagi salinan IC, dia bagi salinan surat beranak. Wrong attachment. Your application has been rejected. Tolak. Di email kita, permohonan tolak. Dan kita tak ada jawapan dalam email. Adakah taubat kita Allah terima tidak? Betul tak? Boleh buka email. Buka email je @yahoo.com, dimaklumkan juga ceritanya taubat anda tidak terima daripada Jabatan Malaikat Maut. Pencing dia tau. Kalau one day you receive a WhatsApp number dia pun pelik-pelik
01213456345678. Lepas tu belakang ada MM. Wah, apa nak nombor dengan MM ni? Malaikat maut. Dimaklumkan Tuan akan dipanggil pulang ke alam barzakh lagi 2 hari. Please be prepared accordingly. Tak kau orang putih bang. Kau main-main masa tu masa putih pun tak nampak, bahasa Melayu pun tak nampak, kita kencing. Betul. Masa tu orang ajak makan tom yam pun tak selera. Masa tu buah ketua rumah hantar lomang. Tak payahlah orang tu bawa balik rumah, dia tak boleh makan lomang. Betul. Kenapa? Kalau itulah proses kematian kita tak hidup malam. Macam guru cakap kan? Guru cakap, kalau one day dia kata satu hari, kita duduk termenung, kita tengok kiri ada orang tengah ambil buku yang bertimbun-timbun dan memadam. Kita tanya, kenapa dia tak mau cakap tu? Macam bateri habis ke? Bukan. Mana kotak tu ni? Buat kotak pun. Tak apa. Kalau saya macam ni pun dengar kan? Okay. Ustaz tak nampak Ustaz. Saya tak nampak. Kejap. Saya tak nampak. Dia tak nampak. Orang tak nampak. Tadi ada, lepas tu hilang Ustaz. Okey, sini Sini. Kalau lah satu hari nanti mana dia tak boleh pergi ni? Okey. Saya nampak ada satu orang yang sedang abang ni ambil kotak tadi, cek besi, ada besi warna biru. Kotak dia. Belakang ni kot. Kotak ni bawa besi kita Ustaz. Besi kita. Besi kita, saya tidur sini Kan nampak orang tengah padam buku, buka. Ada besi warna biru. Buka tu besi besi. Besi tu. Dan kita tanya siapa engkau ni padam buku apa kau padam ni? Dia kata ni buku dosa engkau. Kalau Allah Ta'ala perlihatkan buku dosa kita, tinggi bukit, tinggi gunung. Dan kita nampak ada orang ambil padam. Dia kata, awak buat apa? Saya padamkan dosa awak. Kenapa? Allah arahkan saya padam dosa awak. Kenapa? Awak sabar dalam ujian. Kita jangan kata apa? Jangan berhenti. Padam tu. Saya akan padam lagi awak sabar dengan apa yang Allah uji awak. Waktu tu kita kata apa? Ya Allah, engkau uji aku sekarang, ya Allah. Engkau uji aku sekarang. Supaya banyak buku dosa aku kena padam. Banyak dosa aku kena padam. Dan paling lagi menakutkan, tengok kanan, buku amal, hanya buku 35 yang tulis beberapa line je. Tahu berapa line? Betul buku 35 tak? Tahu buku 35? Dulu kan kalau mengandung kan, doktor bagi buku 35. Anak gerak tanda. Dulu lah. Tak ada mamak dulu orang pakai buku 35. Beli roti hutang pakai buku 35. Kalau amal kita hanya buku 35, dosa kita mengunung tinggi, you are in the biggest trouble now. Tahu tak? Dan lihat baki umur, alamak. Nabi kata umur umat aku berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun kalender Islam. Kalender Masih berapa tahun? 58 tahun, 1 bulan, 29 hari. Faham? Kalau umur kita 58 tahun, 1 bulan, 29 hari, dalam Islam umur kita 60. Tahun. Kalau umur kita masih 58 tahun, 1 bulan, 29 hari. Dalam kalender Islam, umur kita 60. Yang Nabi kata, umur umat aku 60 sampai 70. Lepas tu kalau 60 sampai 70, tiba-tiba rebah dah mati, tak ada apa yang nak dipelikkan. Kenapa tak pelik? Memang Nabi kata umur umat aku sekitar ni kan.
Lebih takutkan dalam keadaan tu kalau semayang tak habis, semayang pun lewat-lewat, baca Quran pun tidak. Semayang dulu tak semayang 10 tahun, tak qada-qada. Qada lah seminggu 2 rakaat. Seminggu 2 rakaat subuh baru qada. Dia malaikat tepuk belakang kita, brother, please. Baki anda tidak mencukupi. Macam kita keluar duit Allah ngeri tau. Patutnya ngeri lah. Patutnya ngeri. Kalau tak ngeri, tak tahulah. Okey. Ni jalan taubat dulu ni. Berarti jalan taubat ni. Kalau dosa itu dengan manusia, ni kita kata apa? Dia kena minta ampun. Dulu pernah tipu dia, dulu pernah ngumpat dia, dulu pernah gitu dengan dia. Manusia lah, manusia dulu dengan gini, pernah gitu, apa-apa dosa lah. Ambil duit dia tanpa izin, tipu dia, ngumpat, fitnah, caci, cerca, macam-macam. Kalau tak minta ampun dengan dia, selagi dia tak ampun, Rasulullah kata, Allah tak ampun. Allah tak ampun. Allah tak ampunkan? Tak ampunkan. Cakap kasar dengan dia, dia tak ampunkan? Allah tak ampunkan. Ini memang syarat dia. Syarat dia dalam kisah-kisah kayak gitu. Nangis daripada Allah. Dia tak ampun, Allah tak ampun. Ni bahaya dosa dengan orang ni. Kalau dosa itu dengan Allah, yang melibatkan fardu atau fardu tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat, dah wajib pergi haji, tak pergi haji. Dulu zakat tak bayar. Jadi kena apa? Kena ganti. Tak semayang 5 tahun, kena qada. Zakat fitrah 8 tahun tak keluar, kena qada. Apa? Itu baru nama taubat. Itu baru taubat. Ramai orang dia terbuai dengan amal-amal yang sunat tanpa mengambil kira benda ni. Benda nombor 2 ni. Nombor 2 ni. Lepas tu kalau kita tidak faham SOP, bagaimana perjalanan ini mesti dilalui, memang kita akan gagal. Memang kita akan gagal. Jaga. Benda ni kena ambil perhatian, jaga-jaga. Okey. Lepas tu, lepas dia pergi bitu taubat, okey, ini lepas kita buat benda ni, kita berhenti dengan ikhtiar, kita kesal dengan dosa, kita berazam tak ulang lagi, maka disyorkan kita untuk banyak melafazkan kalimah-kalimah taubat. Apa kalimah taubat? Apa-apa lah. Astaghfirullahalazim ke, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ke, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ke, astaghfiruka wa atubu ilaih ke, apa-apa kalimah yang menunjukkan kita ni bertaubat. Dan ulama-ulama ajar, masa kita lafaz kalimah ni, kita mesti mendatangkan 3 rasa pada 3 masa. Ini dalam kitab ni. Mesti mendatangkan 3 rasa pada 3 masa. Pertama apa? Masa lalu. Kena kesal. Masa baca istighfar ni ingat masa lalu. Ingat masa lalu Dulu tak semayang gini gitu, meeting. Lepas meeting Zuhur pelanggar, Asar pelanggar. Apa-apa dosa lah. Dulu tak tutup aurat, pakai seluar ketat. Kalau perempuan pakai seluar ketat. Lelaki pakai seluar pendek, pergi pekan, duduk depan rumah basuh kereta pakai seluar pendek. Lepas itu baru buat aurat. Belum buat lain lagi. Pada Ain tak belajar, tauhid tak tahu, mana la ilaha illallah tak faham, asyhadu aku nak jadi mana apa pun tak erti. Maknanya dulu dosa, berapa jahil. Jadi masa lalu kita kesal. Masa sekarang kita stop. Jangan buat lagi dah. Jangan buat lagi. Kalau tak semayang, jangan buat tak semayang lagi. Jangan buat dah. Kenapa? Sekarang stop. Immediately. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Ramai orang cakap saya, Ustaz, saya bukan tak nak belajar. Saya ni kerja lah, balik malam. Nanti saya pencin, saya belajar lah. Saya pencin nanti saya ingat tak nak belajar. Abang umur berapa? 51. Pencin? 60. Saya kata abang rasa abang sampai tak pencin? Entahlah Ustaz, sekarang pun jantung dah sakit.
Kecil manis pula tinggi. 51. Saya dah berapa kali masuk wad ni Ustaz. Gaut pun ada. Apa ingat kecil-ingat kita sampai ke 60 tahun ni? Ingat kita sampai ke lahiran dia tu lah? Oh, ni sangat membimbangkan lah. Saya cerita malam tadi dekat Puchong kan, ceramah jemputan. Saya cerita. Dulu bos KKR turun. Kata tu nama dia apa? Driver dia meninggal. Daripada Masjid Batu 14, makan dekat Ulangan, dekat kampung-kampung dia orang lah, Anding. Nak pergi Ampang belah sana, naik. Tengah memandu ni, cerita. Ni cerita, driver cerita dengan bos. Tiba-tiba, kereta masuk lain arah. Bos dia dalam kabut. Pegang siri dia masuk tepi. Rupanya meninggal. Meninggal tengah bercakap. Tahu? Bos dia panik, menangis. Panggil orang ni. Hantar ke hospital. Hospital, bini dia datang, anak dia datang. Tanya dengan bos, kenapa suami saya bos tiba-tiba mati? Dia kata, aku tak tahulah, aku tak faham. Kata. Suami kau mati macam orang kena tutup api. Tutup api tak? Api tengah gelap. Selalu kalau api yang terbakar, dia papan. Besok terbakar. Dia tak ada. Tengah sini, habis. Begitu? Ya, begitu. Dia bingung, dia kata. Dia macam bingung. Dia kata, 2-3 hari saya tak tidur malam. Saya terbayang muka dia. Kenapa? Tengah bercakap. Dulu, Abang Lim bagi perdana. Dengar cerita tak orang meninggal kat kedai? AJK. Tengah mesyuarat Maulana Nabi. Maulana Nabi ni, lepas Isyak. Maka Wati Canai. Ambil mesyuarat lah. Nak pegang air. Ni, umur dia 50 lebih ni. Rebah. Jatuh dekat Prof Ramlan. Atau dekat Prof Ramlan ni. Pegang. Meninggal. Makan terakhir. Makan. Jatuh. Meninggal. Macam tu je. Kalau kita tak feel benda ni, kita tak rasa benda ni, kadang-kadang Allah dengarkan cerita tu kat kita tau. Dia dengar melalui WhatsApp. Allah yang hantar cerita ni sebenarnya. Kawan-kawan cerita, kawan beritahu begini begitu. Kalau kita tak ambil perhatian benda ni, takut we are in the list tau. Dia apa? Mati wujud. Dan kita masih lagi, well, you know, I'm very busy. Very busy apa? Tak sempat mengaji. Tak sempat nak buat amal ibadat. Tak sempat nak baca Quran. Tak sempat sana, tak sempat sini. Mereka mau tepuk belakang, bro, engkau ni 2 hari lagi tau. Kalau dia boleh beritahu, dia akan beritahu kan. Lepas tu kita kata apa dalam kitab Syekh Jalaluddin As-Sayuti, Ziarah ke Alam Barzakh, para Nabi dan Rasul. Saya baca kitab ni kat JKR. Sebelum sekali, JKR Blok F. Saya ngajar kementerian ni, kalau Kementerian Kerja Raya, saya ngajar seminggu 2 kali. Selasa dekat Surau, Jumaat dekat Departmen Datuk Darul lah. Lepas tu sebulan sekali, Rabu ketiga dekat Blok F. Yang Blok G tu tak tahu lah, lepas COVID ni diam Datuk. Saya pun diam. Saya mencari ruang untuk kurangkan kelas. Siapa diam, saya diam. Apa dia kata? Maka selalunya engkau akan terdengar bagaimana malaikat maut itu menziarah para rasul. Dan para rasul antara soalan yang paling suka mereka tanya, apa tanda bila engkau nak cabut nyawa manusia? Malaikat maut akan kata, kami tak tahu apa tanda. Tapi tanda itu Allah yang beri, bukan kami beri. Kami hanya datang tugas, keluarkan roh. Apa tanda? Tanda itu ada 5. Ini yang dalam kitab kata. Satu apa? Rambutmu telah mula beruban. Satu. Uban ni yang cabut tak? Saya dah cakap lah. Uban yang cabut. Orang mengadu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, ramai di kalangan kami cabut uban. Rasulullah kata, uban itu adalah kemuliaan yang Allah beri, yang akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kalau kau nak kemuliaan ini dicabut dari dirimu, kau cabutlah uban kau. Nabi lagi cabut uban. Nabi lagi cabut uban. Satu, uban. 2, mata dah tak nampak. Mata dah tak nampak. Kau nak baca, kena pakai spek. Kena pakai spek. Kalau tidak, mata nampak pecah-pecah. Baca Quran pakai spek. Mata dah nampak. 3, telinga tak dengar. Telinga tak dengar. Telinga tak syak. Tak dengar. Abang beli telur, dia beli glow. Glow telur sama war kan? Jadi low betul tak?
Bawa gelo, 2 botol. Bang nak masak ni telur tak ada. Telur ke gelo? Gelo. Lebih kurang ada kata, tak boleh bang, ni tak boleh masak. Dia kena pekat kan? Dia kena pekat. Saya dah lama dah telinga tak usap ni, dah lama dah. Satu, mata, dia kata lepas tu mata tak nampak. Telinga tak dengar. Dia antara satu lah. Lepas tu tadi apa? Rambut dah beruban. Atau janggut dah beruban. Lagi, mata tak nampak. Telinga tak dengar. Nombor 4 apa? Mereka kata, engkau akan perhatikan tenaga dah kurang. Tenaga dah kurang lah. Dulu KLJB tak berhenti dah tu. KLJB zoom. Pukul 7, pukul 11 sampai. Tak berhenti. Nak rasa kencing pun tak ada. Korang seorang lah. Sekarang KL Jitra 4 kali berhenti. Minum air lain. Nak kencing lain. Nak basuh muka lain. Bawa tuala kecil mandi dekat air lain. Kenapa? Tak sama macam dulu kan? Dulu saya pergi saya meeting kalau Penang, saya balik lagi. Keluar pukul 4, saya subuh dekat mana-mana P tu, saya semayang. Saya meeting pukul 9, lepas tu diorang ada makan. Biasalah meeting ni makan je lebih. Pukul 1 makan ramai, lepas tu borak-borak, pukul 3 habis. Pukul 3 saya balik 5 jam. Pukul 8 saya ke rumah. Kalau saya balik awal pukul 2, saya tu pergi ngajar. Dengan baju-baju baju Penang ni, baju uniform ni. Adalah jubah dan kereta, sarung je, pam. Dengan bau nasi kandar tak hilang, saya ngajar. Boleh ngajar lagi ni. Isyak ngajar tempat lain. Kadang-kadang terlupa rumah. Gosok baju cepat, pada sampai ni, dia bertampin. Dia semua saya dah lebih lah. Balik pensan kita lain. Tapi masih ada tenaga. Wah, sekarang tak boleh. Bila saya satu hari saya perasan, saya balik hari. Waktu balik tu saya nampak lori tu pergi kecil. Kenapa lori pergi kecil? Wah, tu saya takut dah. Lori pergi kecil, lori besar ni depan. Pergi kecil nampak. Maknanya ada benda tak kena. Ngantuk ke apa ke. Berhenti. Tidur. Tak NR. Tak boleh tahan. Tenaga makin kurang. Nombor 5, apa? Sudah ada penyakit pada badan. Ini malaikat maut kata. Dah ada darah tinggi dah. Doktor kata you ada high blood pressure ni. Doktor dah cakap lah. Tuan you ada jantung. Jantung tak kuat lah. Apa lagi yang popular? Jantung, kencing manis, darah tinggi, darah rendah, tak ada darah, terlebih darah, tak tahan kencing, kencing tak keluar. Itu penyakit. Siapa yang ada one of these, malaikat maut kata, nanti dia akan datang pada kita, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak beramal, aku akan cakap satu perkataan. Wahai manusia, aku datang ini, tak ada tanda dah. Tak ada tanda lagi untuk engkau. Keluarlah engkau wahai roh. Dan dia kata apa? Kenapa engkau tak beramal dan bertobat sedangkan Allah telah memberi engkau tanda? Warning. Dah ada tanda ke belum? Dah. Semua dah ada? Okey. 5 dah ada tanda 5 dah ada tanda. Tapi masih lagi tak nak baca Quran. 5 dah ada tanda. Masih lagi tak nak beramal. 5 dah ada tanda. Masih lagi tak nak qada solat. Tahu? Malaikat maut kata diri ni ada tanda dah 5. Dah ada tanda dah kena pangkah kat belakang. Saya pangkah rumah Kasim Baba dia kata. Tahu? Tapi kita masih lalai. Allah yang menakutkan. Masa akan datang. So 3 masa, 3 rasa. Masa lalu rasa kesal. Masa sekarang rasa berhenti. Masa akan datang tidak akan mengulangi. Ni cerita taubat. Jadi kita faham. Kita faham. Okey. Tadi gambar tadi, lepas dia masuk pintu taubat, dia mesti masuk pintu ilmu. Ini jalan kita nak jadi orang baik ni. Pintu ilmu ni yang kita kena faham. Dia mestilah cuba sedapatnya menguasai ilmu fardu ain. Ni ilmu fardu ain ni. Fiqh, tauhid, tasawuf, yang nama dia fardu ain. Mesti cari jalan belajar. Online ke, offline ke, underline ke, tak kira. Above the line ke, tak kira. Apa cara yang paling dapat, buat. Mungkin nak pergi jauh. Mungkin tak ada masa. Mungkin kat rumah rasa lebih selesa. Tak apa, belajar kat rumah.
Kenapa? Kita disuruh menguasai. Selepas kita melalui satu pintu, nama dia taubat, mesti melalui pintu ilmu. Keluar pintu taubat, pergi pintu ilmu. Beramal lah, semayang. Tu yang saya dulu tak sampai hati lah. Saya ingat dulu lepas PKP saya tutup je online ni. Tapi ramai yang minta, saya teruskan lah. Sebab apa? Saya rasa memang ilmu ni perlu. Dan mungkin yang minta tu dia tak ada ruang untuk belajar kat masjid kan. Mungkin dia dah tak sihat, jaga mak sakit, macam-macam orang masak saya. Dia kata, Ustaz, saya nak keluar surau, nak keluar dengan siapa? Suami pun tak sihat. Ada tu kata suami sihat, tapi suami tak pergi masjid. Saya nak pergi kenapa tu Ustaz? Jadi saya harap Ustaz teruskan kelas. Tu saya buat juga lah online. Dalam penat-penat pun saya cubalah buat. Kenapa? Saya faham kepentingan ni sangat dahsyat. Okey. Okey, lepas tu air kenapa dia hilang? Patutnya minimas Okey, ya. Okey, balik. Okey. Tadi kita dah kata apa pula email pun keluar ni? Aiman tak ada susah. Aiman tak ada susah. Kejap. Dah azan. Datuk, boleh sambung Datuk? Boleh? Nak kena tanya juga pengurusi surau. Pengurusi surau tak bagi, tak sambung. Okey, ni tadi permulaan pintu kebaikan seorang hamba, dia lalu pintu taubat, dan jangan cuba try to break whatever door yang ada sebelah, jangan try break. Lepas tu kita kena pergi pintu ilmu, saya cerita pintu ilmu. Dan dalam kita lalu pintu taubat, kita lalu pintu ilmu, kita nak buat ibadah, betul tak? Dalam pada nak buat ibadah ni sambil tu taubat, sambil tu belajar, kita akan jumpa beberapa benda-benda yang menggoda. Dalam kitab Imam Ghazali kata, engkau kena hati-hati. Pertama nama dia dunia. Dunia ni dia menggoda tau. Dia kacau kita tau dunia ni. Dia kacau kita. Dia kata nantilah kau sibuklah kerja. Nanti kau dah pencen kau belajarlah agama. Nantilah kau tak baca Quran tak apa. Nanti kau dah tua kau bacalah Quran. Nanti kau tak boleh pakai macam mana orang Islam nak pakai. Kau boleh pakai cara macam ni. Baju ketat apa. Supaya you look korporat, you kerja bidang korporat, you kerja customer service, mesti you pakai bergaya, dengan rambut yang bergaya, dengan rambut yang percuma. Tak apa, nanti kau dah ada pencen kau taubat. Ini dunia ni memang dia ganggu kita. Ini kena hati-hati. Ini kena hati-hati. Apa yang ulama ajar, Imam Ghazali kata dalam kitab Minhajul Abidin, engkau kena bulatkan tekad engkau tak buru senang dunia. Engkau kena utamakan akhirat. Bukan tak ada dunia, tapi kena utamakan akhirat. Dulu saya ajar budak sekolah buat persembahan. Saya ambil dasar dialog daripada kitab lah. Apa? Bila kita nak berubah, adalah dengan lakonan ni. Nafsu dengan syaitan akan bercakap dengan kita. Kita kata, aku nak berubah lah, aku nak baca Quran banyak-banyak, aku nak gini, aku nak gitulah. Nanti nafsu dengan syaitan, dia kata apa tau? Dia akan bisik hati kita. Dia kata apa? Tunggulah. Dia kata itu. Engkau muda lagi. Muda apa? 60 lebih, Beb. Engkau muda lagi. Dia kata tau. Bila tengok cermin, dia kata, handsome lagi engkau. Dia kata. Dia kata itu muda lagi. Lepas tu dia kata apa? Dan kita kata, bilakah engkau ingin menikmati dunia yang indah ini? Wah, dia punya intonasi tu menggegarkan jiwa. Bilakah engkau ingin menikmati dunia yang indah ini? Tunggulah. Masa tua kan ada. Jadi tu. Kita sekarang kau muda. Apa yang dapat, ambil saja. Jangan fikir halal, haram. Nanti susah kita. Dia buat muka dia macam ni depan kita. Syaitan ni. Apa yang dapat, ambil saja. Apa nak kira? Halal, haram. Nanti susah kita.
Dia tengok muka kita, macam respon. Okey. Oh, dia fikir betul juga. Susah, halal ni haram ni payah. Susah? Susah ke? Mudah saja. Memujur lalu, melintang sapu. Jadi tu kan. Lepas tu, dalam dialog tu apa? Hati ni fikir lah. Oh, aku tidak boleh tunggu waktu tua. Aku pun tak pasti aku mati muda ke tua. Dia tak putus asa. Dia kata lagi. Ginilah. Engkau nak sembah Allah, sembahlah. Engkau nak beribadah, ibadahlah. Tapi, dia kata, dunia, jangan dilupa. 50-50 lah. 50-50 tak? Dia kata 50-50. Tapi kehidupan kita 80-20. Tahu? Akhirat kita, amal kita 20%. Itu banyak tu. Ada amalan ibadat 10% je. Out of 24 hours ni 10% je. Dia boleh amal ibadat. Yang lain tu ialah apa saja urusan dunia yang tak bawa kebaikan pada akhirat dia. 50-50 lah. Dia kata. Akhirat mau, dunia pun mau juga. Bukankah Rasulullah suruh mengikuti jalan yang sederhana? Dia baca hadis. Dia baca hadis begitu. Oi, bahaya. Kita tak ada panduan. Kita tak belajar. Kita tak erti Dalam panduan tak erti, dalam bergolak dengan diri sendiri, dalam begini dengan kawan-kawan yang tak ada memberi motivasi. Kawan kata tak apa lah, dunia juga akhirat juga. Kata tak apa, Allah tahu kau kerja, kau tak boleh agama, tak apa. Allah tahu kau cari rezeki halal. Dalam pada tu tiba-tiba masuk WhatsApp group, kita lah kembali ke rahmatullah. What happened? What happened? Jangan kata what happened. Ambul aku kuat kau. 3 rakaat dengan ni. Mari syukur ya tu. What happened? Is it possible? Is it possible tak besok nanti orang tak ada WhatsApp? Ustaz kenal tak? Ni yang ikut malam tadi tu. Nama dia ni, tak kenal tak? Tak dia balik tu dia meninggal. Ada kemungkinan tak? Atau orang hantar dekat Datuk. Datuk tahu tak? Ustaz yang ceramah tu dia dah meninggal. Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak? So what happened to me? It depends apa yang bawa balik. Betul. Kalau saya balik amal soleh, I'm fine. No problem. Tapi kalau tak bawa amal soleh, what happened to me? I need to face a hardest time. Apa? No, na'udzubillah min dzalik. Takut nak cakap lah. Betul Orang boleh Al-Fatihah buat online, tahlil online tu tak? Pergi ziarah orang rumah, bagilah sumbangan RM10, RM20. Itu yang boleh buat. Orang pun cakap kita ni baik. Orang cakap kita baik. Kita takut Allah pandang kita tak baik. Tahu? Orang nilai kita baik. Baik ke, belanja makan, belanja ni. Tapi Allah nilai kita macam mana? Macam mana fardu ain kita? Macam mana kita mati? Adakah husnul khatimah ke su'ul khatimah? Itu yang bimbang. Do you understand? Haji, okey? Saya ramai kawan orang Terengganu tengku. Kawan saya dalam kelas belajar engineering. I don't understand. Which one? Number 10. Kita masa tu kita baru form 5 tengku. Baru form 5. Budak form 5 masuk IPM. Benda ni dengar macam kelakar tau. Memang kelakar lah. Kita masa tu form 5. Dia tak pergi Terengganu, tak pergi mana-mana. I don't understand. Which one? Number 10. Tapi lecturer ni India. Dia boleh faham tu. Dia dah biasa kan. Student ni macam-macam orang kan. Awal saya fikir dia tahu. Kita pergi IPM Perlis, budak bilik saya nama Amin. Dia gelar dia Amin. Amin lah DG ya. Amin. Dia DPA, Diploma Public Admin. So Public Admin ni first semester, dia ni masuk second intake. Dia masuk budak-budak engineering bilik. Jadi kami 9 orang budak engineering, dia budak DPA. Jadi satu hari tu, dia kata, mu mari lah tengok aku. Aku kena buat public speaking. Kata. Public speaking? Mu mari lah, mu tepuk aku. Nanti cara aku bagi markah bagus tu. Kami pergilah. Saya sampai putih kelas tu pergi. Abang Mak Amin. Pakai tie. Ladies and gentlemen. Amboi.
Kami dah janji kami akan tepuk. Kami tepuk. Wow. Dia kata dia keluar pesara di Cina kan. Aming, wahai peng, pesara dia kat Hanung dia. Saya rindu dengan kawan saya itulah. Dia ada pesan dengan kawan-kawan saya. Dia kata saya sombong. Saya tak kontak dia. Saya nak cari nombor dia, kontak dia. Dia ada dekat kerja dekat Mali Badan Terengganu. Budak bilik saya yang macam mana? Budak seruan takir. Budak seruan takir kan. Dah belajar sebulan, bapak dia datang. Nama dia Kamal Hassan. Dia ni memang baik lah. Main gitar pun pandai. Saya sikit belajar main gitar dengan dia lah. Main gitar. Dia masuk. Pakcik nak jumpa siapa pakcik? Anak pakcik dia ni. Kamal Hassan tu. Maksudnya kita konfai kan. Bila kita dengar orang cakap macam ni, kita rasa nak ketawa tau. Saya rasa nak ketawa. Padahal bila lama-lama tu saya dah tak heran lah. Even saya boleh tiru cakap dia orang. Betul lah. Kenapa? Menunjukkan ceteknya kita punya pergaulan ni lah. Dah konfai, dia tahu apa. Right. Tapi kalau dah macam ni, ada orang kata saya orang Kelantan, ada orang kata saya orang Melaka. Padahal bukan. Well, saya orang Kajang. Okey. Dunia syaitan. Ini dia punya partner ni sangat menakutkan ni syaitan. Syaitan ni dia mudah, dia hanya menunggang pada nafsu. Kalau kita boleh kontrol nafsu ni, dia tak boleh datang. Jadi kalau kita boleh mengendali nafsu ni, syaitan ni dia tak tipu kita. Sebab apa? Dia ride on nafsu. Kalau nafsu kita buruk, teruk, kita layan, kita tak nak lawan, dia akan gunakan beberapa perkataan yang indah. Syaitan ni, dia tak tahan kita beramal. Bila kita dah beramal, dia tahan kita kata apa? Nanti. Betul, kau nak semayang tahajud ke apa nanti. Sekarang kau, dia bagi rasanya logik. Kalau berniaga lah. Kalau anak kecil lah. Sekarang kalau anak kecil, tunggu anak kau besar. Anak besar kahwin pula, jaga cucu pula. Tunggu cucu kau besar. Cucu besar nenek pula mati. Betul tak? So when is the right time kita nak prepare ni? Kita duduk, nak prepare, nak fikir, nak pause. Ni pause Pause atau pause Play, rewind, pause. Saya tertarik lah ada satu ustaz motivator ni. Dia kata apa? Dia buat macam ni. Pause, maknanya berhenti kejap. Dia kata bukan hidup ni. Berhenti kejap, pause, fikir. Satu apa? Satu ilmu, satu amal. Kalau you ada amal, you ada semayang, you tak ada ilmu, everything is gone. Dia kata, betul. Semayang tak sah, syarat tak rukun tak erti, syarat Allah terima semayang tak erti, syarat wajib tak erti, syarat sah tak erti, syarat sempurna tak erti dalam solat. Syarat tak rukun ada 102. Every isi rukun ni ada di syarat dan kitab-kitab yang kita belajar kat pondok. Yang saya ada ajar kat online. Lepas tu, pause ilmu, pause amal. Tengok amal pula. Amal macam mana? Macam mana kita amal ni? Rasa-rasa okey ke? Kalau kita mati malam ni okey ke? Dia kata itu. Lepas tu dia kata, these two, dia kata, you bawa kat sini. Dia kata, cerita dalam ceramah saya lah. Ini nama dia warah-warah. Kita kena tahu, besok nyawa ini dicabut dari bawah. Cabut dari bawah. Bila roh dicabut dari kaki, orang rasa kaki sejuk. Kadang-kadang roh ni dicabut selama beberapa hari. Ada orang mati sekejap jalan. Dah pergilah. Dah bergerak. Ada orang 3 hari koma. Ada orang bertahun koma. Dulu bapak saya tu seminggu juga rasanya dia koma. Roh ayah ni. Dia koma. Mak saya 1 hari dia koma. Jadi bila roh tu dah tarik sampai sini, orang akan nampak perut kita gelombang. Perut kita bergelombang. Kenapa? Roh ni dia nak keluar. Lepas tu sampai sini, orang nampak dada kita bergelombang. Bila sampai sini, bila roh ni bergelombang sini, waktu tu kalau orang tu boleh buka mata, dia nampak. Dia nampak bini dia nampak anak dia nampak hospital, dia nampak operation theater punya lampu, dia nampak lah katil hospital dia nampak. Tapi bila roh sampai sini, Allah tutup. Off. Mata tak nampak lah. Telinga tak dengar dah. Off. Dia kena switch off. Faham? Tapi dia nampak kan benda lain. Apa? Buku amal. Buku amal kita ni. Dia nampak kat tempat pergi dia. Malaikat tepuk, tu tempat pergi kau. Na'udzubillah kalau kau neraka. Dan dia akan dengar suara malaikat.
Kalau dia mati dalam iman, maka malaikat akan panggil dia, wahai jiwanya tenang, keluar engkau dalam keampunan Allah. Kalau dia mati dalam iman, malaikat akan kata apa? Wahai rohnya jahat, keluar engkau dalam keburukan Allah. Masa tu dia menggelabah, dia menggelabah, dia menggelabah, dia menggelabah. Waktu tu dia kata, ya Allah, engkau hidupkan aku. Rabbi irji'un. Surah Al-Mu'minun ayat 9. Rabbi irji'un. Kenapa? La'alli a'malu solihah fima taraktu. Aku nak buat amal soleh, ya Allah, yang aku tinggalkan. Aku nak buat amal soleh yang aku tinggalkan. Rabbi irji'un. Lepas tu saya kata, hati-hati. Jangan sampai benda tu berlaku kat kita. Baca cerita Al-Quran dah. Ramai dah kena ni. Okey. Nabi ni. Manusia. Lepas tu nak kena pilihkan kawan yang elok lah. Jangan pilihkan kawan yang tak ajak kita bertaat lah. Carikan kawan yang bagus-bagus lah. Yang nak belajar agama dan pegang dia baik lah. Jadi best friend dia. Jadi best friend. Jangan pilihkan kawan yang nakal-nakal lah. Jangan pilihkan kawan yang tak bawa kita pada agama lah. Lepas tu kena carikan kawan yang sama belajar, sama mengaji. Kena jadikan kita duduk dalam kumpulan tu lah. Kalau tidak nanti manusia yang lain ni dia bawa kita ke tempat lain. Dia bawa kita ke tempat lain. Tempat yang dia rasa benda dia betul. Akhirnya benda salah. Ini manusia ni nak kena hati-hati. Sebab tu Rasulullah kata pilih kawan. Pilih kawan. Jangan berkawan dengan semua orang. Kawan boleh kawan tapi janganlah kita ni menjadikan kawan itu menyebabkan kita tarik kaki kita pergi neraka. Dalam Quran dia sebutkan. Nanti ada orang cakap dekat ayat apa? Menyesal aku kawan dengan kau. Dia kata cakap itu. Ini semua ni apa? Godaan dalam beribadah. Okay, this is the complete slide for this. Boleh ambil gambar lah, kau nak simpan. This is the complete. Complete. Okay. Saya ingat saya nak berhenti kat sini. Kalau nak cerita, benda ni kena tidur sini pun tak habis. Sebelum Tengku halau saya balik, ke abang yang tadi tunggu tu, Ustaz, dah kena balik lah, ni apa buat apa ni? Gurau-gurau je lah Okay, kalau nak ikut, dia ada lagi slide ni lah. Dia ada slide ni. Dia ada slide ni. Ada pesanan dia lagi selepas kita melawan dugaan ni, dia ada slide ni. Lepas tu dia ada slide ni pula. Nanti dia buka kat sini. Payah buat sini. Dia ada slide ni pula. Lepas tu dia ada slide ni pula. Tak keluar. Tolong ambil. Tolong ambil. Keluar. Lepas tu dia ada slide ni. Okey. Ustaz share dalam grup Ustaz. Dia share dalam grup lah. Okey. Okey, saya share kejap lah. Ini tak sempat nak urai lah. Memang saya pun tak ada hajat nak urai. Semua saya nak tuliskan dengan lengkap. Ini 4 pesanan Imam Ghazali ni saya cakap dengan pensyarah-pensyarah di Institut Sains dan Matematik beberapa bulan lalu lah. Saya cerita bab ni. Kat UM. Ni boleh snap lah, nak snap. Ni ada 4 lah. 4 slide yang tambahan yang memang saya tak urai lah. Okey. Lepas ni kita nak selawat. Tadi siapa yang bagi kertas ni? Bagi kertas kat dia orang. Kita Tengku minta kita selawat. Selawat sekejap. Lepas selawat kita main isyak lah. Ya. Kalau tidak saya tunjuk kat sini lah. File apa file PD. Dekat PD tu ada saya tunjuk kat sini. Sifat 20 position. Saya kena save dalam ni lah thumb drive. Ni kalau hilang ni menangis saya tau. Bukan menangis ni hilang.
Menangis file hilang. Sorry, Haji Adam kata Ustaz ada save tak ni semua ni? Banyak-banyak ni. Oh belum lagi, Ustaz kena save sekarang ada. Tu saya ingat kata-kata sini. Okey, kita tahu kat sini lah. Okey. Okey, mana gambar dia? Hilang. Baik. Sekejap. Sekejap. Kenapa dia tak keluar? الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله